Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Bertemu lagi kita dalam slot Sunday Premier Drama Pagi. Terima kasih kerana sentiasa memberi sokongan untuk akak. Hari ni akak nak share dengan korang kisah mengenai Nenek Kebayan. Kisah ni ditulis oleh saudara Saidi Nur Azam yang merupakan seorang penulis novel. Jadi, untuk meneruskan kisah ni, apa kata korang kena stay tune dengan akak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Orang cakap kan, Nenek Kebayan ni dia bongkok dan juga hodoh, bertongkat dan berjalan perlahan-lahan. Itu orang yang cakap. Pernah tak korang semua, akak sendiri, melalui saat bersua dengan Nenek Kebayan? Tak pernah kan? Kalau akak tak pernah lah. Menurut saudara Saidi, atau akak lebih selesa memanggil beliau dengan nama Eddie. Okey, menurut Eddie, beliau pernah bersua dengan Nenek Kebayan. Nenek Kebayan membawa maksud nenek tua atau wanita tua yang mempunyai banyak ilmu. Ilmunya pula merangkumi ilmu untuk mengubati orang sakit dan ilmu kebatinan. Biasa kita dengar Nenek Kebayan ni dia mempunyai sifat yang jahat dan menakutkan. Tapi kan korang, Nenek Kebayan ni ada yang baik juga tau. Sejarah Nenek Kebayan ni wujud sebelum kedatangan Islam ke tanah Melayu, di mana pada zaman dahulu, manusia di zaman dahulu ni kepercayaan dia lebih kepada memuja alam sekitar. Nenek Kebayan juga bukan merujuk kepada nama nenek itu, tapi ia diberi gelaran Nenek Kebayan bagi menjelaskan nenek tersebut mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Okey, kita stop bicara pasal asal-usul Nenek Kebayan ni. Kalau akak nak ceritakan memang panjang lebar kisahnya. Jadi akak nak teruskan dengan perkongsian kisah Eddie. Macam tu. Jadi, kejadian ni berlaku pada penghujung tahun 90-an, di mana masa tu Eddie ni berusia lingkungan 16-17 tahun. Dia selalu melepak di hadapan rumah dia bersama sahabat baik dia yang dikenali sebagai Lee. Tambah-tambah pula korang, kalau esoknya cuti sekolah, memang diorang akan bersembang sambil melepak tu sampai ke pagi, sampai ke embun jantan termanik di atas rumput tau. Jadinya banyaklah cerita yang dikongsikan pada hari tersebut. Tak kisahlah, kadang-kadang kan diorang bercerita mengenai cerita-cerita lucu, kadang-kadang bercerita mengenai cerita-cerita seram. Eddie dengan Lee ni dia mempunyai minat yang sama, jadi banyaklah topik untuk diceritakan bila mereka bertemu. Maklumlah, mereka ni nama je kawan baik, tapi di sekolah menengah mereka ni mengambil aliran yang berbeza. Makanya jaranglah mereka berjumpa di sekolah. Bila dapat peluang berjumpa di rumah salah seorang daripada mereka ni, memang menjadi-jadilah jawabnya. Akak bagi gambaran dulu keadaan sekeliling tempat diorang bersembang je lah.
Eddie dengan Lee ni, dia bersembang di hadapan rumah Saidi. Depan rumah Saidi ni, dia ada satu bangku. Bangku tu memang selalu jadi pot untuk mereka berdua ni tau. Rumah Eddie ni kan, dia terletak berdekatan dengan jalan raya, di mana jalan raya tu merupakan laluan utama penduduk kampung dia. Rumah Eddie juga terletak berdekatan dengan hentian bas. Maknanya hentian bas tu berada di seberang jalan raya depan rumah Eddie tu. Bersebelahan dengan hentian bas tu ada satu pondok kayu yang masih utuh dan tegak. Pondok kayu tu berada agak jauh sikit daripada hentian bas tu, tapi di seberang jalan. Sama-sama di seberang jalan. Okey, akak sambung cerita akak. Jadi suatu malam, Eddie ni, dia masa sedang rancak berborak ni, dia ada ternampak satu susuk tubuh yang sedang mundar-mandir di seberang jalan tersebut tau. Maksudnya susuk tubuh tu dia macam ke hulu ke hilir, ke hulu ke hilir, ke hulu ke hilir. Dalam masa yang sama, lirikan mata Eddie ni memerhati terus kepada susuk tubuh tu. Dalam hati dia, dia merasa pelik. Apalah yang orang tu buat mundar-mandir dekat kawasan seberang jalan dia tu. Dia cuba tegur Lee, kawan baik dia ni, untuk memberitahu Lee perkara tersebut. Lee pun memandang ke arah seberang jalan tu. Tapi Lee ni, dia tak mengendahkan apa yang Eddie cuba sampaikan. Sebab mungkin bagi pendapat Lee ni, susuk tubuh tersebut merupakan kelibat orang kampung je. Jadi Lee pun mengabaikanlah pandangan dia. Sementara tu, Eddie terus memerhati ke arah susuk tubuh tersebut tau. Eddie ni, dia merasakan tak sedap hati tau, melihat susuk tubuh tu dalam keadaan macam tu. Sementara tu, Lee cuba mengalih perhatian Eddie ni dengan membuka cerita lucu. Dia cuba untuk buat lawak, cuba untuk tak mengendahkan kepada susuk tubuh yang Eddie nampak ni. Jadi dia pun ambil perhatian Eddie ni. Sementara Eddie ni tak mempedulikan pun apa yang Lee cuba lakukan. Jadi Eddie ni, dia merasakan susuk tubuh tu bergerak tau. Bergerak mundar-mandir di kawasan pondok kayu yang akak sebut tadi. Lepas tu kan, susuk tubuh tu berjalan ke arah hentian bas tadi. Dia mundar-mandir ke hentian bas tadi. Sementara tu, Lee cuba juga sedaya upaya buat cerita lain supaya Eddie ni tak ada terus memerhatikan kepada susuk tubuh tu. Sebenarnya Lee ni dah rasa tak sedap hati, sebab tu dia tak nak pedulikan pada susuk tubuh tu. Jadi Eddie pun tetap dengan pandangan dia. Masa susuk tubuh tu berada betul-betul di bawah bumbung hentian bas tu, Eddie dan Lee seolah-olah mendengar suara orang sedang membebel. Maknanya dia dengar susuk tubuh tu berada di bawah hentian bas tu. Susuk tubuh tu membebel tak berhenti-henti. Jadinya Eddie ni bertanya kepada Lee, "Kau rasa kan orang tu bebel apa Aku macam tak faham apa yang cuba disampaikan. Kau dengar tak dia membebel?" "Aku dengar," jawab Lee. "Aku dengar. Cuba kita dengar betul-betul. Memanglah dia membebel, tapi aku tak faham apa pun yang dia membebel. Bahasa apa tu dia pakai Apa yang dia cuba sampaikan? Cuba kau dengar betul-betul. Aku rasa kan macam baca mendera pun ada." "Abaikanlah, buat tak tahu je lah," kata Lee. Tapi untuk Eddie ni, perasaan ingin tahu dan perasaan ingin menamatkan persoalan dia tu masih lagi berkobar-kobar. Dia terus memerhatikan ke arah wanita tua. Maksudnya dia dah semakin nampak, sebab kan stesen hentian bas tu dah hampir dengan rumah dia, walaupun seberang jalan. Dia seolah-olah macam hampir nampak susuk tubuh tu merupakan susuk tubuh perempuan tua yang kelihatan seperti bongkok tiga. Bongkok tiga yang dia ibaratkan seperti bongkok udang.
Korang boleh bayangkan tak macam mana bongkok udang? Macam itulah rupa bongkok wanita tua tersebut. Sementara suara dia mengomel, membebel tu kedengaran bergema, sebab kan dia duduk bawah hentian bas. Bila duduk bawah hentian bas tu dia bergema lah sikit bunyinya. Bunyinya agak jelas lah kan. Okey, akak sambung. Jadi bila keadaan jadi cemas macam tu, Lee dengan Eddie ni, dia masing-masing mula memerhatikan lah kepada susuk tubuh tu. Dalam masa yang sama, Lee bertegur pula kepada Eddie. Tadi aku sangkakan tu pelibat orang kampung, tapi sekarang kan aku rasa macam lah tak macam orang kampung. Cuba kau perhatikan betul-betul pada susuk tubuh tu. Nampak macam nenek tua, berbongkok, tak pakai tudung. Maknanya nenek tua tu rambut dia tak pakai tudung, nampak rambut dia. Sementara wajah dia keruh tau. Keruh ni wajah yang nampak tak nampak hodoh lah, senang cakap kan. Jadi mereka ni pun memerhati terus nenek tua tu. Macam perasan tau, diorang ni memerhatikan nenek tua tu. Nenek tua tu berhenti pada kedudukan dia di bawah bumbung hentian bas tu, memerhatikan semula kepada Eddie dan Lee. Cuba korang bayangkan, dalam-dalam korang ni nak memerhatikan nenek tu pula memerhatikan korang. Terkejut ke tak terkejut korang? Tegaman ke tak tegamam korang? Jadi bila nenek tua tu memerhatikan pada mereka berdua, apa lagi, mereka berdua pun menggelabah lah. Sementara tu nenek tua tu dalam keadaan yang terus-terus membebel, pok-pek. Tak tahu apa yang dibebelkan, apa yang dibaca pun memang tak diketahui. Memandang tepat ke arah mereka berdua, pandang dan terus memandang, dan cuba untuk berjalan ke arah mereka berdua. Korang bayangkanlah, nenek tua tu berjalan-jalan ke arah mereka berdua dalam keadaan laju. Kalau tengok pada cara berjalan dia, tak macam nenek tua bongkok pun tau. Tak macam nenek tua yang bertongkat. Laju betul dia berjalan. Jadi makin hampir, makin lama makin hampir. Lee menjadi semakin suspend tau, bila dia tengok nenek tua tu melintasi jalan tersebut. Sebelum ni, kedudukan nenek tua tu lebih kurang 60 hingga 80 meter sahaja. Tapi sekarang ni, nenek tua tu berjalan dengan laju, melintas jalan tersebut menuju ke arah rumah Eddie. Masa tu, kelam kabutlah Eddie memandang ke kiri ke kanan, sementara Lee mulut dia sempat berkata, sudah, nenek tua datang kat kita lah, Eddie, weh. Nenek tua tu datang kat arah kita lah, weh. Kau nak buat apa ni, weh? Nak buat apa ni? Di. Cuba kau tengok nenek tua tu, Di. Kau tengok elok-elok. Aku tengok nenek tua tu, Di. Seram lah, Di. Kau tengok dengan rambut dia yang menggerbang macam tu, dengan baju dia yang lusuh macam tu. Aku tengok tak terurus pun. Nenek siapa yang terlepas ni, Di? Aku tanya kau, Di. Kau tengoklah, Di. Sementara tu, Eddie dalam keadaan terkial-kial, dalam keadaan terkejut, memandang juga ke arah nenek tu. Dia tengok ke arah nenek tu, dan dia pun jawab dekat Lee ni tau. Aku nampak lah, aku pun nampak. Memang betul lah, aku tengok nenek tu macam tak terurus sangat. Teruknya muka hodoh, sama dalam apa yang aku dengar lah, weh. Aku dah risau ni, weh. Eddie pada masa tu dalam keadaan cemas, mencari-cari objek apa yang boleh dia gunakan untuk menghalau nenek tu. Dia terpegang satu penyapu tau. Sebab dekat kawasan bangku dia duduk bercerita tu, dia ada satu penyapu kat situ. Kebetulan Eddie ambil penyapu tu. Eddie pun cakap dekat dia, kau jangan risau, kok mana pun kita kena berhadapan dengan nenek ni. Tak apa, aku ada penyapu ni. Dia masa tu pegang penyapu buluh tau. Masa tu dia pegang penyapu buluh, sementara tu dia menunggu nenek tu hampir pada mereka ni. Sebelum nenek tu hampir pada mereka, Ling dia buat berani tau. Dia berdiri, dia mendabik dada. Mari kau kat sini, jaga kau, macam tu. Bila nenek tu seolah-olah ingin merangkul Lee, terpa dekat dengan Lee, lebih kurang 5-6 meter je dengan Lee ni. Lee pun cuak lari ke belakang, sementara Eddie memegang penyapu tersebut.
mengacah-ngacah ke arah nenek tua tu. Pergi. Kau mari. Macam tu memegang menyapu. Kau mari sini. Mari sini dekat aku. Masuk. Nenek tua tu dia bagi respon tau. Respon seolah-olah dia ni cuba nak pergi lagi terekam ke arah Eddie dengan Lee ni. Tapi dek kerana dia mungkinlah takut dengan penyapu tersebut. Bukanlah dia takut pada penyapu tu, tapi dia acah-acah macam nak ketuk dia kan. Nenek tu pun mengundurkan langkah dia. Sementara Eddie ni mengacah-ngacah lagi penyapu tu ke arah nenek tau. Tak adalah sampai Eddie tu nak letak betul-betul tala kat muka tu. Sebab kalau nenek tu manusia, tak ke kurang ajar kalau kita letak suara kat penyapu tu betul-betul dekat muka nenek. Jadi masa tu Eddie niat dia nak mengacah je supaya nenek tua tu tak mengganggu dia orang atau menerkam ke arah dia orang. Ya betul, nenek tua tu mengundurkan diri. Sementara dia mengundurkan diri tu, dia berhenti di satu tempat tau. Maksudnya dia menunggu lebih kurang berapa tapak ke tak pasti, tapi dalam jarak yang masih dekat. Dia stop dekat situ. Sementara mulut dia dah popek tu berhenti seketika. Maknanya korang boleh bayang tak, sepanjang dia berjalan, sepanjang dia nak terpa ke arah budak dua orang ni, mulut dia memang popek. Entah apa yang dibaca, memang dijelaskan lagi. Bila makin jelas bunyi kata-kata dia tu, memang Lee dengan Eddie ni tak faham pun apa yang dibaca. Jadi sementara tu, bila dia dah stop berdiri kat depan diorang ni, nenek tu tiba-tiba berhenti membebel tau. Tapi kan dia merenung tajam ke arah Lee dengan Eddie ni. Dia renung betul-betul ke arah Lee dengan Eddie ni dalam keadaan marah. Sangat marah. Entah apa yang dimarahkan pun mereka tak tahu tau. Jadi dalam masa tu jugalah, selepas dia merenung ni, Eddie dengan Lee semakin cuak. Eddie pun apa lagi, orang kata menghalakan lagi, macam mana, mengacuhkan lagi dia punya penyapu. Nenek tua tu kemudiannya memusingkan badan dia dan cuba untuk melarikan diri ke arah jalan semula. Macam tu. Semasa nenek tua tu melarikan diri, dia menuju ke atas jalan. Lepas tu dia mundar-mandir atas jalan dengan mulut dia yang tukumat kamit masih juga membebel. Korang bayangkanlah, menurut kata Eddie, tak ada pula kenderaan yang lalu lalang dekat jalan masa tu. Maksudnya mungkin kebiasaan pada waktu tu masih ada kenderaan-kenderaan yang menggunakan jalan tu. Kerana anggaran lebih kurang pukul 3 pagi, 3 ke 3:30 pagi keadaan masa tu. Sebab kan tadi akak cakap kan, itu merupakan laluan utama penduduk kampung. Kebetulan masa tu tak ada kenderaan yang lalu lalang. Jadi memang orang kata dugaan lah untuk Eddie dengan Lee ni pada ketika tu. Masa tu Lee cakap, kau faham tak kata-kata daripada nenek tua tadi? Kau faham tak? Aku cuba faham, tapi aku tak faham lah. Apalah benda yang dia cakap pun aku tak faham. Jadi Eddie pun jawab, engkau tak faham, aku lagi tak faham lah weh. Entah apa yang dia cakap. Aku rasa kan tantan nenek tua tu baca mentera kot. Tak pun tengah marah. Apa yang dia marah pun aku tak tahu. Dia marah kat siapa pun aku tahu. Lagipun kalau kau tengok keadaan sekarang ni, manalah ada orang melepak kat sini. Aku tak nampak pun kelibat orang lain. Aku nampak kelibat orang tua tu je kat situ. Dia marah siapa weh? Eddie pun jawab, mana aku tahu? Aku pun tak tahu. Engkau tak tahu, aku lagi tak tahu. Kita bukan sama-sama duduk kat sini ke? Bukan sama-sama tak tahu ke? Itulah, tadi masa aku cuik-cuik kau, masa aku bagi tahu kan kau badal je. Tu kau cerita lucu lah kononnya. Sekarang dah terkena. Padan muka kau. Macam tu. Jadinya dalam-dalam duduk bercakap ni tu, bercakap pendek je sebenarnya, bercakap macam tu kan. Nenek tua tu dah hujung sayup jalan tau tak. Nenek tua tu berjalan menuju ke Bukit Losong, di mana kampung tu bernama Kampung Losong. Nenek tu berjalan menuju ke Bukit Losong melalui laluan menuju ke Museum Terengganu. Maknanya kisah ni berlaku di Terengganu. Okey, lepas tu tersengihlah kedua sahabat baik ni
kerana terselamat daripada situasi cemas tersebut. Sementara tu, Lee menegur kepada Eddie. Eddie, cuba kau tengok nenek tua tu. Aku tengokkan nenek tua tu kan berjalan laju weh. Kau bayangkanlah, jarak kita jalan tu jauh weh. Tapi dia boleh berjalan selaju tu. Cuba kau bayangkan betul-betul. Takkanlah nenek tua macam tu dengan bongkok macam tu nak berjalan laju macam tu. Kau rasa kan nenek ni ambil maraton ke masa muda-muda dulu Ke dia banyak exercise? Tapi tak logik lah aku rasa. Nenek tu sekuat macam kita. Aku pun tak sekuat tu jalan macam tu. Jadi Eddie pun jawab, Mana? Macam tu Eddie pun tengok. Lah, weh, dah sampai hujung tu. Dah sayur. Laju betul weh. Kita sembang sekejap je. Aku rasa kan kalau aku lari sebelah nenek tu kan, nenek tu lagi laju daripada aku tau. Tapi betul lah aku cakap kat kau. Memang aku seram lah. Aku dah rasa lain macam ni weh. Lagipun jam pun dah dekat pukul 3. Dah lama sangat dah kita berdepan dengan nenek ni weh. Weh Eddie, aku ingat tadi kau memang betul-betul nak pukul nenek tua tu tau. Aku mati-mati ingat kau memang nak berlawan dengan nenek tua tu. Kau memang nak pukul dia. Jadi Eddie pun jawab, kau ingat aku nak pukul ke nenek tua tadi? Aku acah-acah je weh. Takkanlah aku nak buat macam tu. Kalau manusia tak ke kau ajar. Kalau bukan manusia sekalipun dia dah lari tu, kira Alhamdulillah lah untuk kita. Selamatlah kita kali ni. Kau pun fikirlah nak cakap macam tu. Takkanlah aku nak pukul orang tua. Takkan lah. Tapi kan aku nak cakap dengan kau, aku tak rasalah ni manusia. Aku rasa kan ni mungkin nenek kebayan yang kita selalu duk dengar tau. Sebab kau tengoklah karakter dia. Karakter dia lebih kurang je dengan cerita-cerita nenek kebayan. Dengan bongkok dia apa semua kan. Jadi aku rasalah kan, aku tak pernah tengok pun kelibat ke, tak pernah tengok pun nenek ni berada kat kampung ni. Sepanjang aku memang tinggal kat kampung ni. Takkanlah kau tak tahu, kau pun tinggal sekampung aku kan. Mana pernah kita jumpa dengan nenek ni. Lagipun tak logik lah nenek sekuat macam ni. Aku macam tak percayalah. Betul lah aku rasa ni mesti nenek kebayan yang orang-orang dulu duk cerita tau. Jadi bila keadaan tu dah macam jadi tanda tanya tau, jadi misteri untuk Eddie dan Lee. Mereka pun pada malam tersebut mengambil keputusan, bukan malam pada pagi tersebut, mengambil keputusan untuk balik ke rumah masing-masing. Itu yang lebih selamat pada mereka. Jadi mereka pun balik ke rumah masing-masing. Sementara bila mereka sampai di rumah, maksudnya Eddie rumah dia dekat je, depan rumah je kan. Eddie masuk rumah. Bila Eddie nak tidur, Eddie ambil wuduk dulu. Dia baca dulu ayat suci Al-Quran untuk tenangkan diri dia, untuk dijauhkan dia daripada gangguan yang macam tu. Masa tu timbul rasa misteri Eddie. Apa yang dia lihat sebenarnya? Siapa nenek tersebut? Sebab menurut kata Eddie, kejadian ni berlaku dah hampir 20 tahun berlalu untuk dia. Tapi sejak kejadian tu juga, dia tak pernah pun melihat nenek tu berada di kampung tu. Nenek tu dia hanya nampak sekali waktu tu je. Maknanya siapa nenek tu? Apa yang kita nak kategorikan dengan nenek tu? Korang boleh jawab sendiri persoalan tersebut. Sekian dulu perkongsian daripada saudara Saidi Nur Azam. Akak nak ucapkan terima kasih kepada beliau. Dan untuk berkongsi cerita-cerita seram dengan akak, korang boleh DM Cengkih Channel. InsyaAllah akak cuba sampaikan sedaya yang mampu.